Assalamualaikum, kembali bertemu dalam MHI Waalaikumsalam. Malaysia hari ini dan kita bertemu lagi hari Khamis 17 Disember 2020 untuk memberikan anda maklumat sebanyak mungkin sebagai bekalan di hari muka. Dan kita harapkan dalam tempoh yang mencabar ini kita teruskan perjuangan mematuhi segala peraturan dan juga mendapatkan mood yang baru, stamina yang baru. Sebab kalau kita dalam keadaan yang terkongkong, tidak membuat sebarang perjuangan untuk maju, maka di situlah tahapnya. Sebab ini terus melangkah dengan penuh keyakinan dan ceria tempoh hari muka. Kalau kita terus berada di zon selesa, mungkin peluang untuk kita menjadi orang yang lebih baik dalam untuk diri kita sendiri itu agak tipis ya. Jadi satu kata-kata semangat untuk anda semua. Kita harapkan agar anda sentiasa bersemangat meneruskan hari anda. 14 hari sahaja lagi untuk tahun 2020. Bagaimana perancangan kita untuk tahun 2021? Pastinya anda ada perancangan tersendiri. Kita harapkan yang terbaik dan kita masih lagi dalam fasa memerangi COVID-19. Sentiasa kita nak ingatkan, jaga SOP, kawalan kendiri anda itu sangat-sangat penting. Okey, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Banyak sebenarnya yang kita nak kongsikan, antaranya adalah tentang diet ekstrim yang boleh memberi ataupun menjejaskan masalah kesihatan anda. Itu dia. Mungkin pastinya ramai yang ingin tampil menawan, tampil memukau, ada target tertentu. Betul. Mungkin Anif Zati nak kembali ke zaman 39 kg. 39 ya? Jangan sekarang, 39. Tapi yang paling penting anda nak melawan ke nak sihat. Kadang-kadang anda memang nampak lebih kurus tetapi tidak ada nutrisi yang seimbang ya. Yang mungkin memberi impak jugalah kalau anda buat diet tanpa merujuk kepada pakar, bimbang nanti ada masalah yang akan menyusul. Buah pinggang, jantung dan sebagainya. Sebab kita kalau boleh bukan nak hidup sehari dua, kalau boleh nak hidup lebih lama, memang semua orang akan mati tapi biarlah mati dalam keadaan yang bererti dan bukan mati dalam keadaan yang sengsara. Dan itulah dia, kita bimbang sumber rujukan. Betul. Kepada orang yang ingin dapatkan tubuh badan yang ideal tetapi tidak mengikut panduan yang tepat. Sebaliknya hanya merujuk kepada sumber-sumber yang ekstrim, sumber-sumber yang tidak bertauliah yang bahaya kepada anda. Sebab kita tak boleh nak bercerita tentang sebab ada terjualnya ubat-ubat kurus. Sebab itulah kita beli. Tapi kalau tidak ada demand, kalau tidak ada permintaan, tidak akan mereka mengeluarkan ubat-ubat sebegitu. Jadi kita sendiri, untuk diri saya sendiri, saya pun memang kalau boleh nak fast track, nak cepat sangat-sangat turun 20-30 kilo dalam masa sebulan dua. Sebab satunya adalah ialah kita bekerja di TV dan sebagainya. Tapi sebenarnya bila saya sedar tentang masalah kesihatan yang lagi membimbangkan apabila anda menggunakan cara-cara ekstrim untuk kurus, untuk mendapatkan penampilan yang macam sebelum ini, itu adalah mengerikan ya. Sebab bukan sahaja makan ubat kurus itu boleh memberi kesan, sekarang exercise yang ekstrim juga boleh memberi kesan terhadap kesihatan anda. Ya, kita bimbang akan berlaku cardio arrest dan sebagainya. Ataupun anda tak makan langsung, ya, cuma minum air putih saja, ataupun anda minum terlalu banyak air yang juga memberi impak kepada kesihatan, ataupun macam-macam lah yang pelik-pelik yang mana anda memaksa makan kemudian muntahkan balik. Anorexia nervosa ataupun macam-macam lah yang dilakukan sebab yalah di zaman yang sebelum cabaran ni semua orang nak bersaing, barangkali nak tampil menawan, tampil memukau, tapi akhirnya anda yang terlerai macam ya. Okey, jadi dapatkan kalau anda ada sebarang pengalaman anda pernah menjadi mangsa ketaksuban untuk cantik ataupun kurus ini, kongsikan bersama kami di Facebook MHI ataupun nanti kalau ada peluang menghubungi kami di talian MHI di 77261603 untuk kita berkongsi apa lagi yang diperlukan, apa maklumat yang seharusnya kita dapat supaya jadi insan yang betul-betul bersumberkan ilmu dan bukan kepada ketaksuban dan sumber yang tidak sah. Betul. Okey, kita akan bersama dengan perunding nutrisi nanti untuk bincangkan diet yang sebenar-benarnya yang kita boleh lakukan di rumah supaya tidak menjejaskan kesihatan kita sendiri. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan tentang statistik harian COVID-19. Okey, ayo kita saksikan terlebih dahulu kes baharu 1,295 kes di mana jumlah kes 87,913, 7 kematian baharu yang telah pun dicatatkan. Salam takziah diucapkan kepada seluruh keluarga yang terlibat dan kini kes kematian menjadi 429 kes. Baik, ini adalah statistik kes kematian setakat 16 Disember 2020 mengikut kepada agihan ataupun nombor ataupun bilangan setiap negeri, pertambahan di setiap negeri apa yang anda saksikan sekarang ini. Okey, kita masih lagi menempuh kepada kawasan Mukim Merah
yang memang mematuhi SOP yang lebih ketat. Ada kawasan hijau mungkin lebih selesa, tapi individu daripada zon merah ini harus terus melaksanakan perintah kawalan pergerakan bersyarat ataupun kawalan kediri demi memastikan ketidakhubungan dengan mereka yang terlibat. Okey, banyak kluster yang masih lagi aktif. Yang kita bimbangkan ialah kluster di tempat kerja. Sebab dari situ memang sebenarnya memang jumlahnya terlalu sedikit yang melibatkan dari kawasan tempat kerja ini yang berebat kepada komuniti dan kita bimbanglah kalau ada kabar angin yang tidak sah, kita bimbang orang takut tapi kita harapkan semuanya terkawal dengan adanya pemantauan dan juga kawalan ketat di zon tertentu. Dan hari ini pun kita akan cuba berada di Maib Serdang yang kita sedia arif sebagai lokasi untuk dapatkan warga asing yang terjejas akibat COVID-19 ini. Betul. Dan apakah tinjauannya, bagaimana tentang persaranan yang terdapat di situ untuk menampung keperluan saat negara kita diuji. Pusat rawatan dan kuarantin COVID-19 yang berada di Maib. Nanti akan bersama dengan Hanif Miswan. Kita akan tinjau bagaimana keadaan di sana. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan kepada anda tentang ramalan cuaca. Ini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau anda pergi ke websitenya, anda akan dapat saksikan gambaran ini di mana ribut petir ataupun hujan lebat di beberapa kawasan. Perlis, Kedah iaitu Langkawi, Kubang Pasu, Pokok Sena, Padang Terap dan beberapa kawasan lagi. Perak juga diramalkan untuk berlakunya ribut petir dan hujan lebat. Begitu juga pada Sarawak dan juga Pahang. Okey, ini beberapa kawasan yang dikatakan amaran awal telah pun diberikan kepada mereka untuk mengetahui keadaan cuaca, hujan lebat dan juga ribut petir yang akan berlaku pada hari ini. InsyaAllah mungkin anda lebih cakna, mereka yang berada di kawasan yang berkaitan. Lebih-lebih lagi mereka yang duduk di kawasan pesisir pantai. Pastikan anda telah pun melakukan langkah-langkah awal, langkah-langkah keselamatan awal yang dapat dilakukan bagi memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Yang di bandar utama hari ini pun memang hujan seawal jam 7 pagi tadi dan itulah situasi yang mungkin ada kadang-kadang hujan pada petang-petang kadang memang terik. Itulah cuaca yang harus kita hadapi sekarang ini apapun sentiasa cakna dengan perkembangan semasa. Baik, kita nak teruskan lagi dengan paparan akhbar. Okey, harian Metro terlebih dahulu. Saya kongsikan ini di halaman 2 berkaitan dengan kes kemalangan yang baru-baru ini berlaku. 3 kanak-kanak adik-beradik tiga-tiga ni lelaki, ibunya yang memandu kenderaan terbabit. 3 kanak-kanak maut nahas apabila terbabit dalam kemalangan di kilometer 272.5 Lebuh Raya Utara Selatan plus arah utara berhampiran Taman Rekreasi Gunung Lang yang berlaku semalam. Apa yang dikabarkan di sini, anggota yang ke lokasi mendapati kemalangan itu membabitkan sebuah kereta dan juga 2 lori. Kami difahamkan kedua-dua lori berkenaan bergesel sesama sendiri dan berhenti di laluan kecemasan sebelum kereta terbabit melanggarnya. Salam takziah diucapkan kepada seluruh ahli keluarga. Kita harapkan ini dijadikan sebagai satu iktibar dan juga pengajaran untuk kita sentiasa berjaga-jaga, elakkan daripada memberikan bahaya kepada pemandu jalan raya lain. Baiklah, Harian Metro mungkin sebelum tu nak dikongsikan. Okey, paparan di berita harian kita merujuk kepada kawasan Parlimen Greek dan juga Dun Burgaya diisytiharkan kawasan yang darurat. Ini di halaman yang kedua. Dan setuju paduka isytihar darurat di Greek dan Burgaya, langkah elak pilihan raya kecil sebagai tindakan proaktif bendung wabak COVID-19. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam berkenaan mengisytiharkan darurat terhadap kawasan Parlimen Greek di Perak dan Dewan Undangan Negeri Dun Burgaya di Sabah bagi mengelak pilihan raya kecil sebagai langkah untuk membendung COVID-19. Dan itu harus akur dan kita nantilah bagaimana pula dengan tarikh baru yang mungkin dimuktamadkan untuk melaksanakan proses demokrasi di Malaysia. Okey, pastinya pelbagai perkara lain lagi yang perlu kita fikirkan, terutama sekali tentang COVID-19 ni. Kita harapkan yang terbaik juga untuk politik di Malaysia. Sementara itu di Harian Metro, ini antara berita baik kepada semua pemain ke-12 peminat-peminat bola sepak tanah air yang hampir setahun stadium senyap sunyi, tidak ada penyokong, tidak ada pemain ke-12. Kini kabarnya mungkin akan kembali bergema apabila usul telah pun dikemukakan kepada
Majlis Keselamatan Negara MKN dan keputusan masih lagi dalam perbincangan. Namun begitu mungkin ada sedikit harapan cerah. Ini apa yang dikabarkan, saya kira harapan cerah dan saya fikir akan ada pengumuman tentang perkara ini. Jadi sama-sama kita tunggu. Memang kita berurusan setiap hari untuk kembalikan penonton. Apapun kesudahannya, MKN yang berkuasa menentukan bola sepak boleh bermain dan tidak, walaupun sudah segalanya sentiasa peka. Semua perkara termasuklah berkenaan kesihatan. Ini apa yang dikabarkan dalam mesyuarat rakan kongsi Liga kali keempat semalam yang berlangsung semalam ya. Okey, kita harapkan yang terbaik. Pastinya SOP, pastinya perkara ini bukan satu keputusan yang sangat mudah untuk dilakukan oleh pihak MKN kerana keseronokan dan juga keterujaan itu mungkin boleh membataskan, mungkin boleh melanggar SOP keseronokan. Ini lain vibe bola sepak. Jadi mungkin SOP ataupun prosedur yang perlu betul-betul teliti diberikan oleh pihak MKN bagi memastikan pemain ke-12, pemain-pemain bola sepak, penyokong-penyokong bola sepak masih boleh berada di stadium. Ini wajah terbaru gadis padang bola. Padang bola muslimah. Yang paling penting juga pendapatan kepada kelab lah. Betul. Ya, sebab itu juga menjana penjualan kekuatan tiket mereka. Kita harapkan akan kembali meriah sebab kita pun mahukan suasana yang dapat menghasilkan pemain yang hebat supaya dapat kita bawa ke peringkat lebih tinggi. Baik, di NFC kita nak berkongsi ini tentang memang banyak sekali kumpulan-kumpulan kecil yang menyebarkan doktrin ataupun propaganda untuk menolak vaksin ya, dengan pelbagai hujah yang kadang-kadang memang kita dengar pun macam ya betul ya. It's a government monitoring groups anti-vaccine activities. The government will monitor closely the activities of a particular group that is spreading propaganda regarding the COVID-19 vaccine through social media to prevent it from influencing public perception, said the Deputy Minister of Innovation and Technology Ahmad Abzad Hashim. He said the ministry, in cooperation with the Communications and Multimedia Ministry, was studying the need to create certain laws to curb such activity. Kalau kita perhatikan sekarang ini, hujah-hujah yang diberikan tu memang bahaya sebab boleh membentuk kepercayaan seseorang. Contohnya dia kata vaksin ni akan membunuh lebih ramai orang dan kemudian ramai orang akan jadi anak yatim, ibu bapa telah pun dibodoh, jadi mudah untuk ada agenda tertentu sebenarnya. Macam-macam lah yang kita rasa sampai ke itu sekali tahap yang mereka bawakan. Itu kita bimbangkan lah. Yang penting kita nak selamat, nak sihat, nak kekal kembali pada norma biasa demi sebuah kehidupan dan perjuangan. Lebih-lebih lagi penerimaan vaksin untuk Cypher untuk COVID-19 ini mungkin yang kita akan peroleh pada Mac depan berdasarkan perbincangan. Jadi ini yang dikhawatiri apabila ada golongan anti-vaksin ni akan mempengaruhi minda. Jadi kita kena berjaga-jaga dengan golongan ini kerana mereka sekarang sudah berada di mana-mana, termasuklah di social media. Mana-mana sahaja mereka ada. Jadi jangan terpengaruh dengan apa yang mereka kabarkan. Selidik dahulu tentang kesihatan kita. Okey. Kita terus sahaja ingin bersama dengan Hanif Miswan. Seperti yang dijanjikan, Hanif kini berada di MIPS kerana ingin membuat tinjauan tentang pusat kuarantin dan juga rawatan COVID-19 di sana. Ayo, kita bersama dengan Hanif Miswan. Terima kasih rakan tugas Petri dan juga Ani Mizati di studio. Assalamualaikum semua, selamat pagi dan benar seperti yang diberkatakan oleh rakan-rakan saya, kami kini bersiaran secara langsung di pusat kuarantin dan juga rawatan COVID-19 dan ini baru sekitar jam 8.13 pagi dan adalah satu situasi ataupun pemandangan biasa di sini di Maib Serdang ini. Kalau boleh saya kongsikan, di sekitar kawasan ini adalah kawasan dataran yang anda semua boleh nampak, dataran di mana kebanyakan acara-acara larian dilakukan. Saya juga pernah bermain bola sepak penalti dalam dewan-dewan ini, tapi sekarang memang telah berubah sejak daripada April yang lalu sehingga 15 Julai telah pun jadikan pusat rawatan kuarantin. Semua dewan ini telah pun didedikasikan sebagai pusat rawatan kuarantin dan saya nak kongsi satu pemandangan lah kalau kita boleh bersama dengan kamera kita. Ini adalah antara petugas-petugas anggota keselamatan yang telah pun bersedia untuk tukar shift mereka. Mereka ini berkawal 24 jam di sini dan ada 3 shift yang dilakukan dan di belakang sedang dilakukan briefing sesama anggota PDRM, darat dan juga trafik dan juga anggota Angkatan Tentera Malaysia. Jadi mereka sedang bersedia untuk bertukar dan kita minta pusing balik di sini bersama dengan saya sebab kita nak tunjukkan kawasan di dalam ni. Ini adalah pusat kuarantin yang dijaga sepenuhnya oleh anggota ini secara 24 jam. Selamat pagi semua. Mereka ni sebentar lagi akan tamat tugasnya lah, tapi memang dah jaga dari malam tadi, memang sangat dedikasi, tidak membenarkan mana-mana individu ataupun
sesiapa saja yang akan masuk ke sini untuk masuk secara sesuka hati. Kami pun dikawal ketat di sini dan saya baru saja dapat menanggalkan tag saya tadi. Tapi apa yang kami nak kongsikan di Dewan ini di Blok B yang sedang dimuat naik ataupun sedang dinaik taraf untuk dijadikan terpusat kuarantin. Tetapi di Blok A di sebelah kanan saya ini adalah yang telah pun ditetapkan ataupun diletakkan mereka yang positif COVID-19 yang bergejala ataupun kurang bergejala, dan juga di Blok C di belakang sana lah. Sebentar lagi kita akan melihat secara lebih lanjut. Tapi yang ingin dikongsikan di sini, sejak daripada fasa pertama tempoh hari, ketika April sehingga Julai, ianya telah pun berjaya untuk menyembuhkan hampir 1,300 pesakit secara total dan membantu kerajaan Malaysia secara keseluruhannya untuk mengurangkan lengkungan penularan wabak COVID-19. Tetapi yang mungkin boleh membuka mata kita di sini adalah sejak dibuka pada 9 Disember, untuk pusat kuarantin 2.0 ni dinamakan, hampir 2,700 pesakit sedang berada di sini, sedang dirawat, dan mereka semua adalah pesakit bukan warga negara, termasuklah pendatang asing dengan izin ataupun pendatang asing tanpa izin. Jadi mereka ditempatkan di ward-ward yang berkenaan, termasuklah dari zon kuning dan juga zon merah. Dan lebih menarik, dalam pertukaran petugas-petugas ini, hampir 1,000 petugas yang ada di sini, mereka kebanyakannya bergabunglah dari pelbagai agensi yang ada untuk bersama-sama bersepadu dalam memastikan bahawa proses menjaga, mengkuarantin mereka yang bukan warga negara ini berada dalam satu proses yang sangat baik dan juga lancar. Dan kami juga sempat merakam awal pagi tadi, kalaulah telah pun ditayangkan ataupun telah pun dilancarkan ini, tentang bagaimana petugas ini hadir, dan ada di kalangan mereka yang sebenarnya memakai pakaian pesakit. Ada juga yang di sana tu, warna hijau tu. Kebiasaannya kita nampak mereka ni memakai pakaian pesakit di hospital, tapi sebenarnya mereka adalah petugas kesihatan sebenarnya. Ada di kalangan doktor, jururawat yang memilih untuk memakai pakaian tersebut kerana ianya mudah dan lancar untuk tukar, berada dalam keadaan lebih selesa lah. Dan kalau ada yang tertanya-tanya sama ada di kalangan mereka yang memakai suit PPE tersebut, mereka juga pakai, tapi hanya untuk di zon merah saja ataupun yang berada pesakit-pesakit yang mempunyai gejala ataupun simptom yang lebih dahsyat. Saya juga nak kongsikan sebab tadi saya nampak ada petugas-petugas keselamatan yang hadir dengan bas, dengan kenderaan-kenderaan rasmi agensi masing-masing, dan saya difahamkan daripada pegawai petugas di sini bahawa kebanyakan petugas bukan kesemuanya berasal ataupun berpusat di negeri Selangor ataupun di Kuala Lumpur sahaja. Mereka dipanggil dari seluruh Malaysia untuk hadir ke sini dan memberi bantuan kepada petugas-petugas Barisan Harapan. Jadi ini antara jasa-jasa Barisan Harapan kita, frontliners kita, dalam memastikan bahawa pandemik ini ataupun gelombang yang kedua dan ketiga atau gelombang apa saja yang kita namakan ini berjaya untuk kita ratakan, berjaya untuk kita kawal, dan itulah hasilnya 2,700 pesakit yang telah pun berada di sini, dan masih lagi akan dimuat naik kemudahan-kemudahan di sini, fasiliti-fasiliti di sini untuk dijadikan satu pusat yang lebih mampan dalam memastikan mereka ini bersedia. Dan saya difahamkan di belah hadapan tu akan dikosongkan, akan diletakkan sebuah kemah pusat yang sangat besar untuk meletakkan segala barang-barangan yang diperlukan. Di bahagian bawah pun akan kita saksikan secara sedikit sajalah tentang bagaimana Dewan DG yang dinamakan itu diadakan ataupun dibuat dalam memastikan bahawa pesakit-pesakit ini berjaya untuk diberikan rawatan yang terbaik. Kita akan bersama-sama dengan lebih lanjut lagi dalam 2 kali lintasan langsung lagi untuk bersama dengan mereka yang bertanggungjawab di sini, dan mungkin akan melihat dengan lebih lanjut tentang keadaan sebenar bagaimana pusat karantin dan rawatan COVID-19 ini, PKRC di Maib Serdang ini beroperasi dalam kita memberikan penghargaan kepada Barisan Harapan dan mereka yang terlibat secara langsung di sini. Saya kira itu saja buat masa ini. Saya akan terus mengembara di sini untuk bersama-sama dengan anda memberikan informasi selanjutnya. Kita bersama dengan rakan setugas Hanif Mizati di studio. Silakan. Baik, terima kasih Hanif Miswan. Nanti kita akan bersama dengan Hanif lagi seperti yang dijanjikan. Banyak lagi sebenarnya nak dikongsikan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 2.0, MIPS 2.0. Baiklah, kita nak kongsikan satu lagi tentang UiTM Wave Awards sebagai alternatif dalam mempromosikan kepentingan norma baharu Fakulti Filem Teater dan Animasi FITA, Universiti Teknologi Mara, bukan FITA kan? Teknologi Mara UiTM, kampus Puncak Perdana Cawangan Selangor, dengan kerjasama Yayasan Hasanah dan Finas sedang menganjurkan program Wave Awards 2021. Okey, dan program ini telah dilakukan untuk memantapkan lagi ilmu dan pengalaman kepada siswa khasnya, dan mencipta kesedaran kepada
orang awam. Jadi Betul. maklumat lanjut anda cari di Wave Awards UiTM. 5 bidang sebenarnya yang diberikan perhatian, iaitu pendidikan, pembangunan komuniti, alam sekitar, seni, warisan dan budaya dan juga ilmu pengetahuan norma baharu. Sejumlah 33,000 dipertaruhkan kepada bakal pemenang pada Majlis Kemuncak Wave Awards 2021 yang bakal berlangsung pada 25 Januari 2021. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 15 Januari 2021. Kalau anda mungkin terlepas dengan apa yang saya kabarkan ni, jangan risau, pergi sahaja ke www.waveawards.my ataupun anda pergi sahaja ke Facebook page Wave Awards Malaysia untuk anda saksikan informasi lanjut. Okey, ataupun Instagram pun ada waveawards_my. Jangan lupa tarikh penyertaan adalah pada dah bermula 25 Januari, akan berlangsung pada 25 Januari 2021. Wave Awards.my untuk bermaklumat lanjut dan moga memberi manfaat kepada anda pencinta dunia animasi, seni kreatif dan juga perfilman serta penyiaran. Ya, inilah masanya untuk anda tunjukkan kredibiliti anda, kreativiti anda. Okey, kita ingin berehat seketika, kembali selepas ini tentang trend diet ekstrim. MHI seketika nanti. Okey, ada tak yang sebelum ni berat 100 dan jadi 50? Ada. Saya. 98 berat 98, saya. tapi 98. Lagi 2 je mencecah 100. kita fahamlah faktor kehamilan kan semua. Orang lain hamil juga. Cuma memang ada setengah tu dia akan naik 2 kali ganda daripada berat dia. Kita nak bincangkan tentang trend diet ekstrim. Sebab apa? Sebab sejak kebelakangan ni kita selalu dengar ada masalah kesihatan disebabkan diet terlalu ekstrim yang dilakukan oleh individu terbabit. Ya, kita memang nak sihat tapi tak sampai sengsara ataupun membawa kepada kematian. Itu yang paling kita bimbangkan. Jadi hari kita bersama dengan Karen Fu Fang Li, Perunding Tapi Nutrisi. sebelum itu, kita nak kongsikan dahulu. Ini pandangan daripada penonton-penonton MHI bila kita tanya tentang trend diet ekstrim. Ayo kita saksikan. Semasa saya bekerja sebagai seorang peragawati, saya memang on extreme diet sebab untuk mengekalkan bentuk badan yang sangat kecil dan langsing. Dulu I really cut off carbs. I tak makan carbs langsung. I only eat like boiled egg or half boiled egg with broccoli, and then especially during tengah show on the backstage, I only run on coffee. It's really bad. Because I tak makan sebab kita tak nak perut boncit sikit ke apa semua, tak nak kan. Dulu dengan extreme diet, saya cepat demam, cepat tak sihat, muka kusam, pucat. Memang buruk lah. I stop doing extreme diet and I start eating healthy diet. I kena makan then workout. It comes together. So, tolong jangan buat extreme diet because dia affect you mentally or physically all in one. Masa umur saya 24 tahun, berat saya almost 110 kg, and then I decide nak go into hardcore diet sampai berat saya last 69 kg. So now I maintain until now lah. So apa yang I buat masa I diet hardcore tu, which is I tak makan langsung nasi for almost 1 year. Another thing that I did, I just makan sekali satu hari. Dalam proses I nak losing weight tu, I cepat marah, I cepat stress, and I cepat penat. But now macam biasalah, pagi makan sekali, tengah hari makan sekali, malam before pukul 7, and then between that I just, kalau I nak makan pisang goreng, I just makan je lah pisang goreng. Last year, 2019, I did a diet called water diet. Saya mengamalkan minuman air, diet air selama 25 hari, which is unhealthy, tak sihat. Negative side effect, saya selalu sakit, selalu lemah, tak boleh buat kerja. Saya duduk rumah seminggu boleh tidur je atas katil. So basically it's not healthy and I regret, I menyesal, and I will not continue this diet ever again. Safe to say and happily to say that I'm leading a healthy diet.
a healthy exercise and I'm happy. So for advice for everyone out there, jangan buat apa yang I buat. Minum air je. Tak sihat, boleh memudaratkan minda badan. Ya, tadi terlihat memang ada perubahan yang sangat ekstrim ya. Daripada begitu jadi begitu. Kalau boleh kita tak nak kita memang nak sihat tetapi bukanlah pada tahap yang menderita. Betul. Apa guna kita nampak dapat bentuk badan yang ideal tapi akhirnya ada impak di kemudian hari, mungkin faktor buah pinggang dan sebagainya. Okey, tadi yang dijanjikan kita akan bersama dengan Karen, perunding nutrisi yang memang asalnya beratnya ialah 75. 75 dan sekarang 54. Wow. Dalam masa beberapa bulan saja kan? Actually, for 4 months time. 4 months lah. Adakah itu dikatakan bila penurunan berpuluh kg juga untuk 4 bulan itu, macam mana nak kategorikan? Itu adalah diet bagaimana? Okay, for me, I punya diet ialah diet yang seimbang. okey. That means saya tak stopkan makanan-makanan yang seperti yang tadi yang dicakap, tak makan nasi, tak minum air saja, tak ada. Kita ambil makanan yang sepatutnya, yang macam mana daily kita makan. Cuma kita buat pilihan yang berlainan dengan orang lain. Ya, betul. Bila dikatakan tentang diet ekstrim ni, seperti yang dikabarkan tadi, air, diet tak makan nasi setahun, itu dikategorikan sebagai diet ekstrim. Memang. Tapi ada setengah individu yang diet macam biasa, tapi penurunan dia tu agak banyak. Penurunan dalam masa sebulan dalam 10 hingga 15 kg. Adakah itu juga dikatakan sebagai diet ekstrim? Yes. Anything below 4 kilo, above 4 kilo, we can say is memang In one extreme. month, dalam masa sebulan. Yes, sebab kita punya metabolism ada tahap macam kereta kan. Okey. 1005 cc punya kereta takkan you nak melecut sampai 2000. So that's why when you dah turun lebih daripada 4 kilo, you punya badan sudah melecut. Dia sudah ekstrim. Then lepas tu, okay, dia akan cepat mengembalikan pada tahap yang dulu mungkin lebih daripada 90 Kalau kita kilo. berhenti diet tu. Yes. Oh, dia macam spring lah. Ya, macam spring. Tekan dia Ya, balik. ya, Okey, jadi ya, apa yang paling baik supaya dapat konsisten? Okay. Okey. So hari ini sebab kita datang pada pagi-pagi, sesi pagi kan, saya memang nak highlightkan satu pada I punya experience. Sebab sebelum ni I memang tak rasa I perlu kurangkan diet sebab I nampak mungkin comel lagi. Okay. Tapi when MCO time, kita duduk dekat rumah. Masak. Every day masak. Satu hari makan 5-6. Cuba menu baru. Yes. You know, anak lagi makan, saya makan, semua orang makan. Kalau mak macam saya masak, tak habis makanan tu, kita rasa bazir. Kita lah habiskan. So, one day when I stand in front of the cermin, I nampak sendiri, siapa ni ya? Saya ke? So I feel like so tragedy, you tahu tak? Tragedy kepada perempuan sebab semua baju yang kita beli tu tak boleh pakai. Terlalu besarlah kita cakap. Modal tahu nak beli baju lain tu. Betul. Lepas Okey, tu kita kalau boleh nak pilih makanan macam mana. Kadang betul ataupun tidak. Kadang ada mitos, ada yang fakta kan. betul. Ke kalau berminyak tu susah kepada Okay. Let's share with breakfast first. Okay. Why I start with breakfast? Because breakfast ialah satu hari punya tenaga yang paling penting kepada badan kita. Okay. Kan? Tak kira you bangun pada pukul 5 ke, sembahyang ke, apa macam mana kan, you have to start with your healthy breakfast. So this is my style of breakfast every day. Every day I makan macam ni. iaitu kekacang. Kekacang ialah untuk omega 3 dengan 6, untuk oily, good oil for our maintain our fat. Kita perlukan fat, especially women. Kalau fat yang tak cukup, hormon kita tak balance. Hormon kita tak balance, kita susah sangat nak kurus. Betul. Saya Okay. pernahlah jamu Saya kawan setuju. macam ni kan. Tapi tak terusik. Tak bergerak pun. Ada setengah orang tak boleh terima. Tapi Ya. macam mana nak start? Nak start Okay. dan nak bagi diri kita ni terima. Ya, Kalau dah okay. biasa dengan makan Tepat kari pap, kismis, nasi lemak. kekacang kan, Ya. biji-bijian. Biji-biji. I think this one is sangat senang didapat di Okay. market. Okay, you boleh makan macam ni ataupun you boleh masuk dalam jus untuk blend. Okey. Jadi campurlah dengan buah-buah yang kita suka kan. betul. Taklah rasa sangat susah untuk Kalau saya kongsikan G-bombs tu. Green, Green, bean, bean, onion, okay. mushroom, Oh, berry, tu. Yes. seed.
Yes. That is very good. Kita ada seorang lagi perunding nutrisi. Okay. Okey. Okey, selain daripada tu. Okay, you nampak tak? Hari ni I bawa seeds grain punya roti. Okey. Biasa kan kita makan roti putih. Okay, roti putih actually bukan tak bagus. Cuma dia punya karbo tinggi daripada ni. So kalau you suka makan roti, sometimes you makan roti fried, French toast kan, dia punya kalori tinggi. Kita kena kira kalori kita every day. For ladies is about 1,200 to 1,500. Untuk Intake. Okay. untuk you punya tenaga yang mencukupi. While for men is 2,000, 1,800 to 2,000. Kalau you makan lebih daripada 2,000, that means cepatlah gemuk. Tapi kena ada roti canai, teh tarik. Itulah. Macam mana tu? Okay. Tapi yang dikatakan diet ekstrim tu maknanya kita makan kurang daripada kalori yang sepatutnya. Yes. Maknanya kurang pun tak boleh. Kurang pun tak Lebih pun tak pun tak boleh. boleh. Ngam-ngam. Kalau you dah lebih, kebesokan paginya you pergi buat exercise. Detox lah macam tu. Jalanlah Exercise. 30 minit, buat exercise 30 minit. Okay. Okey. Lepas tu ini roti ialah untuk gantikan roti yang biasa. Okay, lepas Alternatif tu lah, ya? alternatif. And then second is protein. Okey. Okay, protein dalam I punya sharing, I suka makan telur masak macam ni instead of fried, goreng. Dia rebus kan? Ni rebus. Dia punya kalori rendah. Okay, and then protein dia tinggi. So beside this, you ada nampak tak the pea? The Japanese edamame pea. This one is also good in protein. Actually, we need protein to build our muscle. Okay, Maknanya bukan kata daripada daging sahaja kita nak dapat protein tu. Yes. Anda kena tahu banyak lagi sebenarnya. Yes. Contohnya Protein soya telur, ke, protein soya. Tempe. Okey. Tempe. Favorite tu. Tempe. Tapi kalau dah tempe ni nak digoreng, nak cecah sambal kicap pula. Tak apa. Tak apa. Tapi sebelum kita nak kongsi kat pengalaman penonton di betul, Facebook betul. daripada Syazwin Huzaimi, pernah mengamalkan GM plan diet bertahan beberapa hari je, lepas tu collapse sebab tak cukup nutrien. Jadi sekarang kena tahu badan kita macam mana. Setengah orang dia nak buat terus kepada katakan A, B, C, D, E ada step kan. Terus ke E tak ikut peringkat awal betul. kan. Yes. Tapi untuk Karen sendiri ada pengalaman tak mengamalkan diet ekstrim sebelum mengamalkan diet sihat? Tak. Saya memang dari because I'm a pakar makanan. Okay. So I tulis banyak menu. Tapi dulu I punya customer kebanyakan pesakit kanser kronik. Okay. So dia orang punya makanan dengan kita punya diet tak sama. So when I come to myself, of course I have to eat healthy and balanced. So dalam masa 4-5 bulan ni tak pernah saya rasa lesu atau apa. You tengok dulu saya punya gambar memang dengan tak sekarang memang tak sama. Kenapa tiba-tiba Karen buat perubahan? Kata dulu comel kan? Comel kan? Lepas MCO lah ni. Lepas MCO, lepas MCO dulu comel. Okey. Macam mana nak memberikan keseronokan dalam menu sihat ni untuk anak-anak? Kita mungkin senanglah nak terima, tapi nak didik anak-anak untuk makan. Yelah, mereka dah terdedah dengan makanan jajan, makanan-makanan Yang manis. Manis tu memang cabaran betul lah. I give my kids fruit juice. Start with fruit juice. Fruit juice. Yes, start with fruit juice. Dengan dalam fruit juice ni kita campur dengan vegetable. Jadi dia tak perasan masa dia minum. Okey, lepas tu kita bolehlah letak sikit ice cream ke atas, buat macam dessert untuk dia sikit saja, tak banyak. So dia hari dia minum, dia dah biasa dengan taste, then dia boleh try out. So you can, macam first time you tambah tomato. Besok you tambah sayur, jagung, okay, and then you boleh tambah all the nuts to them, so they can adopt. Tapi one thing I would like to share with you ialah I punya diet ni 50% is vegetarian. Oh, 50%. Vegetarian. I very less I taking meat. So I take a lot of vegetarian. Vegan food. Pengambilan air macam mana? Okay, air is sangat penting. Untuk kita punya diet, air is the first. I would like to share. One day 2.5 liter punya air kepada badan kita. Tapi bukan minum sekaligus. Cara-cara meminum air sangat penting. Okay. Kalau you rasa haus baru minum, mungkin you minum satu gelas 500 ml seterusnya, you akan cepat jadi kembang in our body. So every time you minum 100
100. So you divide into few time. Okey. Sebab tu yang ada botol dan Yes. botol tu jam pertama, jam betul, ketiga. betul. Dan Actually itu dia mungkin ada. boleh membantu anda juga. Sebab kita orang Malaysia makanannya ialah nasi kan. Ya. Macam mana Nasi, nak pilih sambal. nasi untuk diet? Okay. Sekarang bila nak diet tak ada nasi. Yes. Macam mana nak kekalkan nasi juga? Okay. Okey. First thing, you have to buy brown rice. Brown rice. Okay, I makan brown rice, basmati rice. Okey. Okay. Kalau memang kita cakap, I tak biasa lah. Sebab kalau I masak, suami pun I tak biasa makan brown rice. So, I campur 70% dengan 30%. Okay. First start. Okay, that means you beli 70, you masukkan 5 Beras kilo punya biasa beras dengan- biasa, 1 kilo punya basmati. Ataupun 1 kilo punya brown rice. Okay. Okay. Lepas tu you mix and then you masak. Okey. Okay, then the next 2 week when your family sudah biasa dengan rasa, you add on 20% of Kurangkan brown rice. pula. Kurangkan pula yang normal punya. Okay. Okay. It's a good idea. Kira nasi lemak beras perak lah. Nasi. Okay. Just now I ada share dengan kru kita TV3 punya. Okay, macam mana kita kalau dah makan nasi lemak, roti canai, laksa, macam-macam dishes yang best how are we going to reduce the carb? Okay, there is a secret of Malaysian diet is lepas ni you minum apple vinegar. Apple cider vinegar. Okay. Cuka apple. Okay. You boleh minum sebelum makan atau selepas makan. Kalau you ada gastric problem, then you minum selepas makan. Minum tu maknanya tak perlu bancuh dengan air. Mesti bancuh dengan Mesti bancuh dengan air. dilute with 500 ml of water, 1 sudu of apple cider vinegar, and then you dilute dengan 500 ml of water. And then lepas you makan yang berminyak, sambal, rendang, sate, then you minum. Tapi memanglah doktor saya pun cakap ini antara satu tips untuk kita selepas bersalin itu memang bagus. Cuka apple ni. Yes. Dan juga cuka tin juga boleh. Cuka Betul. cuka Buah tin tin. jangan. Buah tin. Bukan. Bukan? Tin, buah tin. Buah apa-apalah yang dalam tin tu. Okey. Ada juga cuka kurma kan. That one I not recommend because too much of sugar. Okey. So you makanan take dalam the tin. natural. Yes, it's not good. Yeah. Okey. Kata-kata terakhir daripada Karen sendiri. Nasihatlah Nasihat, kepada Ini mereka. berapa target tahun depan? Saya lagi 15 kg. Lagi 15. Boleh. Okey. 4 bulan. 4 bulan 4 bulan boleh. Tapi macam saya diberikan masa 2 bulan je lagi. Okay, I would like to sharing some of my tips. First is minum air yang cukupi. Okey. Second ialah jangan makan makanan yang goreng kalau boleh. Kurangkan. Let's say kalau you satu hari kena makan 2 kali makanan yang goreng, you try to cut off to 1. Okay? And then third thing is lower your carbs punya intake. Okay, macam tadi kita kata gantikan nasi brown rice kepada nasi yang biasa. And then taking fruits and vegetable as much as possible. Okay, and then the fifth tips ialah kurangkan makanan gula yang manis. Kalau boleh cut sugar ke? Boleh cut sugar. cut sugar because all the fruits have sugar. Natural sugar. Yeah, you no need to take extra, Yeah. Okay. Itulah kita tengah selera makan kan. And then the sixth is actually for me myself. I have exercise regularly, every day. Every day I go to gym, I go to slow walk and jogging. Because when our metabolism, kita punya heart rate boleh boost above 140, that is very fast for you to burn fat. Okey. Itu dia banyak yang Karen kongsikan sebenarnya. Bila sihat, kulit dia pun cantik. Okey, Karen Fu Fang Li selaku perunding nutrisi. Terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan kami di Malaysia hari ini. Kalau anda mungkin tak sempat untuk saksikan perkongsian yang cukup bermanfaat ni, boleh saksikan siaran ulangan di FB Live MHI TV3. Itu dia. Jadi esok ni hanya makan telur rebus ya. Dan kekacang. Aduh, mantan ya. Konsisten tu yang penting sebenarnya. Okey, kita terus nak bersama dengan Hanif Miswan. Ada lagi yang nak dikongsikan di MYEBS 2.0. Silakan Hanif. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi rakan-rakan berada di Seluruh Pentas dan pastinya kepada anda yang masih lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kami ucapkan dan ini lintas langsung kedua saya di MYEBS Serdang ini dan saya kini berada di betul-betul di laluan berjalan kaki di Dewan A di sana dan ini di Dewan C yang menempatkan hampir lebih kurang 600 pesakit COVID-19 bukan warga negara dan saya sebenarnya sangat teruja melihat petugas-petugas kesihatan ini mereka mengenakan pakaian pesakit hospital yang nampak selesa dan mereka berjalan ada yang berwarna-warni dan itu mungkin antara cara mereka sebenarnya jugalah untuk
berada di sini, berada dalam keadaan mood yang ceria. Dan untuk kita bertanyakan dengan lebih lanjut berkenaan keadaan di sini, elok rasanya saya bersama dengan individu, orang kuat, orang penting, pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor itu yang bahagia, Datuk Indra Dr. Syahri bin Ngadiman yang telah pun berada bersama dengan saya pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua rakyat Malaysia. Sihat ya? Alhamdulillah. Ya. Mungkin Datuk kita boleh mulakan. Ini kali kedua MAEPS sedang ini dibuka, PKRC ini dibuka. Kali pertama memang sangat membantu dalam mengurangkan, melandaikan lengkungan COVID-19 ini. Dan apa misi PKRC 2.0 ini Datuk? Misi 2.0 sama dengan misi yang MAPS 1.0 dulu, iaitu kita nak mengasingkan pesakit dan memberikan rawatan khususnya kepada pesakit-pesakit kategori 1 dan 2. Dan bagi MAPS 2.0 ini, kita mengkhususkan kepada bukan warga negara kerana kita dapati dalam lately ada lempahan pesakit-pesakit di kalangan mereka akibat daripada saringan yang berterusan kepada pekerja-pekerja yang berada di kawasan kita. Dan Alhamdulillah dengan komitmen yang diberikan oleh kerajaan Malaysia untuk kita mewujudkan dengan kadar segera MAEPS 2.0 ini, kita telah memulakan selepas decision being made, kita telah memulakan proses-proses berkenaan dalam tempoh 2 hari. Selepas tu kita terus menerima pesakit yang pertama. Dan sehingga ke hari ini jumlah katil yang ada adalah 3,100 dan namun kita telah mengisi keseluruhan katil-katil hampir 92%. Jadi kalau sebagaimana tadi blok C ini telah penuh 97%. Blok A pun telah penuh 97%, manakala di bawah blok DG masih 72%. Ya. Jadi itulah hasrat kita pertama, mengasingkan mereka yang didapati positif kategori 1 dan 2, di samping kita memastikan mereka dapat dijaga dengan baik. Ya, itu memang satu angka yang sangat menggemparkan tapi membimbangkan jugalah dengan ramainya pesakit yang ada. Tapi saya lebih teruja untuk mengetahui berkenaan dengan petugas Datuk, sebab difahamkan mungkin kali ini agak sedikit berbeza personalnya, individu yang dibawa dan bagaimana mereka dipersiapsiagakan untuk menghadapi gelombang ketiga ini. Okey, bagi perkara ini, pada masa ini kita telah ada lebih kurang 313 petugas kesihatan, khususnya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia maupun Angkatan Tentera, di mana kita telah mempelbagaikan mereka daripada kumpulan yang telah bertugas MAEPS 1.0 dan kita ambil juga petugas-petugas baru. Dan Alhamdulillah juga kita telah menerima kerjasama daripada negeri-negeri di Semenanjung. Mereka telah menghantar pelbagai kategori kaki tangan. Jadi saya amat bersyukur ke atas komitmen semua pihak, khususnya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, negeri-negeri lain, Angkatan Tentera dan sebagainya bagi menghantar petugas untuk ke kawasan ini. Jadi insya-Allah kita dapat laksanakan tugasan kita dengan begitu baik. Jadi dalam melaksanakan perkara-perkara ini, saya juga amat berterima kasih kepada pihak NADMA, pihak Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan, JKR, Immigration, Rela, Polis, Bomba, Tenaga Nasional, Syabas, all those people yang mungkin saya tak dapat nyatakan di sini, telah memberikan komitmen yang begitu tinggi memastikan MAEPS 2.0 ini dapat dilaksanakan dengan begitu baik. Dan pada masa ini fasa 1 3,100 hampir penuh dan kita telah berusaha untuk menyelesaikan fasa 2 dan seterusnya fasa 3 dan insya-Allah keseluruhan 10,000 katil dapat kita realisasikan dalam masa terdekat untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Ya betul. Dan kita lihat beberapa dewan juga sedang dimuat taraf dinaik taraf untuk memastikan bahawanya mampu untuk kekal memberikan perkhidmatan yang terbaik. Saya melihat kepada cabaran petugas-petugas ini. Saya sempatlah meninjau sebentar tadi keadaan di dalam. Memang cabaran yang sangat berbeza dengan keseluruhannya adalah bukan warga negara. Cabaran komunikasi saya percaya juga kepada para petugas ini, Datuk. Memang betul. Kalau kita lihat tak semua pada mereka fasih berbahasa kebangsaan atau berbahasa Inggeris. Jadi apa yang kita buat, kita juga ada volunteer, ada juga sebahagian pada mereka menjadi jurucakap bagi petugas-petugas dalam bahasa-bahasa mereka. Ya. Jadi di dalam approach ini physical examination di mana contohnya permasalahan BP, pulse dan sebagainya menggunakan automated machine. Jadi tak perlulah kaki tangan setiap pesakit kita pergi dan kita periksa mereka secara konteks. Jadi dengan cara sedemikian kita dapat memastikan pengurangan modal kaki tangan yang bertugas dan pada masa yang sama juga pengurangan PPE untuk digunakan. Ya.
Dan Datuk melihat kepada mungkin ramai yang tertanya. Saya sendiri secara pribadi pun akan tertanya-tanyalah tentang tahap keselamatan dan kesihatan petugas ini. Sebab kita tahu yang positif memang telah diasingkan tetapi mereka juga perlu menyantuni para pesakit ini. Setakat ini selepas dibuka buat kali fasa 2.0 ini, adakah berlaku sebarang jangkitan sama petugas atau ianya dipastikan berada dalam keadaan yang terbaik? Kita dapat mengawal kejangkitan daripada berlaku di kalangan petugas. Kalau pada masa kita berada ini, kita berada dalam green zone. Okey. Di sini green zone. Green zone. Jadi kita boleh lalu lalang dan sebagainya. Dan di setiap blok yang ada ni, kita akan divide kepada dua. Satu yellow zone dan satu red zone. Yellow zone untuk petugas. Manakala red zone kadang-kadang terpaksa petugas masuk untuk keadaan-keadaan tertentu. Jadi mainly kita try to cover. Dan kalau kita lihat di sebelah sana tepi-tepi ini ada kemah-kemah tertentu. Kemah-kemah tertentu adalah di mana untuk kaki tangan memakai pakaian sebelum masuk, kemudian selepas masuk keluar dan kaki tangan kita minta supaya kaki tangan mandi dan sebagainya. Dengan cara sedemikian kita dapat mengawal jangkitan di kalangan kaki tangan. Okey, Datuk memang ada tertibnya lah dan kita melihat kepada sebab saya difahamkan juga ada mereka yang pertama kali juga menyantuni penyakit COVID-19 ini dibawa dari seluruh negara menurut maklumat yang diberikan oleh Datuk tadi. Bagaimana Jabatan Kesihatan sendiri memberikan sokongan kepada petugas-petugas ini? Sebab kita membaca laporan harian dari NAKMA juga mengatakan bahawa dibuka 9 Disember tapi tak tahu tarikhnya sampai bila, Datuk. Kita pun tak tahu kita hidup dengan COVID ini sampai bila. Bagaimana sokongan diberikan kepada para petugas barisan hadapan kita? Pertamanya, bagi mereka yang berada di luar, yang jarak jauh dan sebagainya, dengan komitmen oleh pihak NAKMA, mereka telah menyediakan tempat-tempat penginapan. Jadi mereka ditempatkan di hotel-hotel berdekatan dengan kawasan MIAPS ini. Kemudian transportation juga disediakan diurusikan oleh pihak bomba dan penyelamat. Dan makanan juga disediakan oleh pihak NAKMA dengan kerjasama oleh MIAPS. Dan itu yang pertama. Yang keduanya adalah dari segi yang baru, kaki tangan kita dilatih. Mereka tiba di sini, mereka dilatih, dibuat juga latih di kawasan-kawasan yang tertentu dan diberikan di mana dia punya layout di mana tempat-tempat mereka sepatutnya berada dan tidak berada. Itu yang kita buat. Dan pada masa yang sama juga, setiap hari kita memberikan latihan-latihan dan mesyuarat-mesyuarat tertentu. Memastikan keseluruhan pengurusan MIAPS 2.0 dalam keadaan terbaik. Jadi kita ada pukul 10 pagi, kita ada mesyuarat pengurusan dan pada waktu petang, setiap petang 4.30 kita ada pula mesyuarat peringkat tertinggi di MIAPS ini untuk melihat persediaan dan sebagainya ada hiccup atau tidak dalam pengurusan MIAPS ini. Jadi basically apa yang kita ingin mendeliver terbaik kepada mereka yang memerlukan khususnya dijangkiti. Ya. Ya, kalau kita nampak pun memang keadaan di luar ni memang sangat selamat. Tadi pun baru ada petugas-petugas lalu dari Jabatan Kesihatan sendiri, dari Jabatan Immigration juga ada menyantuni kita dan ini satu operasi bersepadu yang sangat baiklah kalau kita boleh saksikan. Datuk, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin akan teruskan tugas pula selepas ini. Ya, kami doakan segala yang terbaik dan lancar di MIAPS 2.0. Ya. Ya, terima kasih Datuk. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey, baik, itu dia sedikit penjelasan daripada Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor berkenaan dengan operasi 2.0 ini, Pusat Kuarantin dan juga Rawatan COVID-19 2.0 yang di mana menempatkan hampir setakat ini 97% pesakit telah pun berada di 2 dewan ataupun 3 dewan yang telah pun didedikasikan buat COVID-19 ini. Akan ada dinaikkan juga prasaran dan juga fasiliti yang baru untuk menempatkan lagi lebih ramai. Mereka menjangkakan lebih ramai akan datang pada bila-bila masa dan hari-hari yang mendatang ini. Sekian saja untuk lintas langsung yang kedua ini. Kita berhenti rehat seketika. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Anda mungkin pernah mendengar apa itu harta intelek. Tetapi sejauh manakah anda memahami apa itu harta intelek? Harta intelek merupakan aset tidak nyata yang dihasilkan melalui ciptaan minda dan kreativiti manusia. MIPO merupakan sebuah agensi di bawah MIPO ataupun Perbadanan Harta Intelek Malaysia merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang bertanggungjawab untuk mentadbir perundangan harta intelek
harta intelek di Malaysia. Komponen harta intelek terdiri daripada paten yang melindungi reka cipta, cap dagangan yang melindungi logo dan jenama, reka bentuk perindustrian yang melindungi rupa bentuk luaran sesuatu produk, hak cipta yang melindungi karya seni seperti buku dan muzik, dan juga petunjuk geografi yang merujuk kepada tempat asal sesuatu produk tersebut dihasilkan. Pemilik harta intelek mempunyai hak eksklusif untuk mengguna dan mengeksploitasi harta intelek mereka untuk menjana pendapatan. Selain itu, pemilik harta intelek juga berhak mengambil tindakan undang-undang sekiranya berlaku pelanggaran harta intelek di mana ada pihak yang menggunakan harta intelek tersebut tanpa kebenaran. Oleh itu, untuk memastikan harta intelek anda dilindungi, daftarlah dengan MyPo. Untuk maklumat lanjut mengenai harta intelek, sila layari www.myipo.gov.my. Daftar harta intelek anda, banyak kelebihannya. Okey, terima kasih pada Cik Nur Muhammad Hasman bin Hamid, pengarah bahagian harta intelek MyPo yang berkongsi tentang kepentingan untuk kita menjaga hasil kreativiti. Betul. Ya, kalau Anim ada apa-apa produk pun kena daftarkan supaya harta itu dapat dilindungi secara undang-undang. Betul, penting tahu sebab mungkin kalau produk kita tu tak berapa laris, okey, itu satu cerita yang lain lah. Tapi kalau produk kita betul-betul laris, memang sangat-sangat cepat berlakunya peniruan, ciplak, imitation dan sebagainya. Jadi kalau anda tidak daftar di MyPo, harta kreativiti anda itu tidak akan dilindungi. Salah satu mungkin yang menjadi sebab kita tidak daftar MyPo ni sebab mungkin kena bayar, ada charge yang kita rasa macam sangat mahal. Tapi sebenarnya itu adalah pelaburan dalam perniagaan. Anda kena ingat, sebab okay? bila orang boleh tiru ataupun orang boleh manipulasi, contohnya kalau termasuklah lilitan tudung gini ni corak apa? Kalsum kan? Kena ada terinspirasi daripada anak saya. Itu dia perlu ada kepandaian untuk kita berorganisasi dan bermuamalah. Okey, kalau boleh, tadi kita berbicara tentang harta intelektual, juga kita perlu ingatkan sebelum kita menjaga harta intelektual juga tentang kepentingan untuk menjaga intelektual. Tidak membaca bahan-bahan yang merosakkan intelek kita. Banyak tahu sekarang. Kalau kita kata macam kita suka baca buku, tapi sekarang apa yang saya perasan buku-buku yang dihasilkan ataupun artikel-artikel yang dihasilkan sedikit membimbangkan tentang kebenarannya. Betul, sebab ini akan mencipta kita seorang yang prejudis, yang pesimis, yang tak ada wawasan hidup kerana terpengaruh dengan idea-idea ataupun indoktrinasi yang tidak membina-minda. Ya. Dan sejauh mana kita betul-betul membuat research ataupun penyelidikan tentang sesuatu kebenaran. Tidak boleh bergantung kepada satu buku sahaja, tidak boleh bergantung kepada satu fakta sahaja. Ini sebabnya, tadi kita ada kongsikan tentang golongan anti-vaksin. Kenapa anda harus percaya dengan pernyataan itu contohnya. Jadi penyelidikan yang betul-betul tepat, yang betul-betul mendalam kena dilakukan tentang kesihatan, baru anda tahu kenapa golongan anti-vaksin ini betul-betul ditentang dalam Malaysia. Sebab kita kalau berhujah pun kena ada ilmu dan kebijaksanaan sebab itulah Islam juga amat menghargai ilmu dan hujah demi memanaikan ummah dengan iman dan takwa. Baik, kita nanti akan terus lagi berkongsi situasi di PKRC Vibes 2.0 untuk melihat bagaimana usaha dilakukan dalam menjaga ataupun mengekang rantaian COVID-19 ini. Bersama dengan Hanif Miswan, sekali lagi, ayo kita. Baik, kembali bersama kami di MAEPS ni berlintas secara langsung di Serdang untuk bersama dengan anda di Pusat Kuarantin dan juga Rawatan COVID-19 PKRC 2.0 yang dinamakan. Ini bersempena dengan pembukaan semula PKRC ini setelah ditutup pada 15 Julai kerana berjaya untuk membantu mengurangkan penularan COVID-19. Tapi kembali dibuka bermula pada 9 Disember tempoh hari untuk memberikan bantuan ataupun menyediakan pusat kepada kesemua pesakit akibat daripada gelombang yang ketiga ini yang melanda negara kita. Dan saya kini berada di dalam Dewan D ni. Ini adalah pusat operasi mereka di mana kesemua agensi yang membantu secara bersepadu ini berada di dalam untuk memberikan segala taklimat berada di dalam ini. Pusat media juga berada di sana dan untuk memberikan sedikit penerangan yang lebih jelas bersama dengan saya, mungkin elok rasanya saya menjemput orang kuat dari NATMA ni, iaitu yang bahagia Datuk Hussein Omar Han, pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA. Datuk, terima kasih sudah bersama dengan kami. Sama-sama. Assalamualaikum.
Salam. Datuk, mungkin secara pembukaan mukadimahnya lah kita melihat kepada pusat operasi di belakang ni dan saya difahamkan ianya beroperasi selama 24 jam PKRC 2.0 ini. Mungkin Datuk boleh terangkan tentang operasi yang berlaku di sini, bagaimana setiap hari-hari, bagaimana kesemua tugas ini dilaksanakan, Datuk? Seiring dengan perkembangan dan juga keperluan semasa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kerajaan melalui sidang MKN telah memutuskan untuk membuka satu PKRC berisiko rendah berpusat yang boleh menampung sejumlah pesakit yang besar. Jadi MIP 2.0 ni dibuka ataupun diaktifkan semula bagi keperluan tersebut. Jadi di sini ada lebih kurang 15 agensi ataupun jabatan dari segi yang mengawal rawatan ataupun kesihatan, keselamatan, pusat media, yang menjaga fasiliti, struktur dan sebagainya lah. Jadi apa yang kita lihat di belakang ni adalah stesen-stesen di setiap agensi. Mereka setiap pagi mereka berkumpul untuk mengadakan perbincangan untuk operasi mengikut agensi masing-masing di sini supaya setiap aktiviti berjalan dengan lancar. Dalam memastikan kelancaran itu saya percaya sebab di sini ditempatkan keseluruhannya adalah patient under surveillance warga asing, bukan warga negara, daripada pendatang asing dengan izin, pendatang asing tanpa izin. Pastinya aspek keselamatan itu sangat dititik beratkan dan mungkin Datuk boleh kongsikan ciri-ciri keselamatan yang diterapkan di sini di MIPS 2.0 ini. Ya, PKRC MIP 2.0 ini dibuka khususnya untuk pekerja asing lah kerana peningkatan kes di kalangan mereka yang banyak. Jadi aspek keselamatan adalah satu benda yang sangat penting lah berbanding dengan MIPS 1.0 dulu. Jadi sehubungan itu PDRM sebagai agensi penerajuk dari segi keselamatan dengan kerjasama ATM, Immigration dan juga Rela telah menempatkan sejumlah yang besar kekuatan mereka di sini dengan pos statik dan juga rondaan berkala dan juga telah standby satu pasukan poru sekiranya berlaku sebarang rusuhan dan sebagainya lah. Jadi kawalan keselamatan yang disediakan sini lebih ketat banding sebelum ni lah. Jadi saya percaya kawalan yang telah disediakan oleh PDRM dan agensi yang bantu cukup untuk mengawal keadaan keselamatan di sini. Kita bercerita mengenai pesakit yang telah menjangkau angka hampir ke 3,000, Datuk. Mungkin kalau boleh dikongsikan, adakah timbul sebarang masalah dari sudut bersama dengan mereka, dari sudut kawalan bersepadu bersama dengan 15 agensi yang dinyatakan sebentar tadi? Masalah ataupun isu sentiasa ada sebab dia melibatkan koordinasi, melibatkan berbagai agensi dan juga jabatan. Jadi kita mengadakan mesyuarat dan juga perjumpaan setiap hari dari segi operasi dan juga koordinasi. Jadi dalam mesyuarat tersebut kita selesaikan ataupun dapatkan setiap penyelesaian bagi sebarang isu yang timbul. So far alhamdulillah semua berjalan lancar. Pusat ini dibuka pada 9 Disember dan hari ini adalah hari ke-9. Dan pesakit masuk setiap hari dan pesakit juga discharge setiap hari. Itu satu perkara yang positif juga dari sudutnya. Datuk, mungkin yang terakhirnya boleh memberitahu kepada orang ramai keyakinan Datuk tentang kita berhadapan dan dijangka lebih banyak yang akan masuk dari hari ke hari, dan ini mungkin satu tanggungjawab bersamalah kepada rakyat Malaysia juga, kepada para majikan yang melakukan saringan bersasar kepada pekerja asing mereka ini tentang jaminan keselamatan dan juga tentang CPRC 2.0 ini bersedia untuk berhadapan dengan segala kemungkinan, Datuk. Pembukaan PKRC MIP 2.0 ini adalah satu usaha kerajaan lah untuk membendung dan juga mengekang penularan wabak COVID-19 ni. Jadi usaha ini adalah untuk mengasingkan semua pekerja asing ekoran keputusan kerajaan untuk screening semua pekerja asing di Malaysia. Jadi lanjutan itu telah ada satu keperluan yang besar untuk diadakan di sinilah. Jadi usaha ini adalah untuk menjaga dengan lebih baiklah penularan COVID-19 dan supaya benda ini dapat dikengkang dan dibawa ke tahap yang lebih paling rendah lah. Datuk, mungkin sedikit pesanan juga kepada Barisan Hadapan sebab saya difahamkan ramai sekali yang terlibat pada kali ini. Sedikit kata-kata semangat, motivasi juga kepada mereka, Datuk, kalau selepas ini mereka menyaksikan siaran kita di MSI. Ya, petugas saja di sini ada lebih kurang 1,000 orang dari berbagai agensi. Semua bersemangat untuk bantu
satu sama lain dalam usaha kerajaan ini. Harapan saya ialah kita teruskan semangat berkobar-kobar ni untuk bantu masyarakat Malaysia dan juga semua agensi yang terlibat supaya kita sama-sama berjaya dalam usaha mengekang COVID-19. Datuk, terima kasih banyak kepada bersama kami yang bahagia Datuk Hussein Omar Khan, Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Terima kasih kerana bersama kami. Selamat bertugas kami ucapkan. Semoga terus tabah dan kekal menghadapi perjuangan menentang musuh yang tidak kelihatan ini, Datuk. Baik, itu sahaja sekian lintas langsung kami dan mungkin saya nak mengambil kesempatan ini untuk berkongsi bersama dengan mereka yang menonton sebab saya betul-betul sangat teruja lah dengan setup yang ada di sini tentang petugas-petugas mereka dan ini mungkin pos kawalan mereka yang diberikan setiap hari, setiap perkembangan update berkaitan dengan kekuatan anggota dan keseluruhannya dan ini yang berkaitan oleh Datuk Hussein tadi tentang stesen masing-masing. Bomber di sebelah kiri saya. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Terima kasih kerana menjadi bahasan hadapan kami dan ini admin perubatan ATM berada di depan juga. Ramailah kalau saya nak kongsikan juga. Assalamualaikum semua. Saya kacau sekejap ya. Boleh ini lambai kepada kamera semua. Ini waktu untuk kita bersama-sama sebab kadang-kadang mereka ini juga perlu diberikan satu penghargaan yang sangat hebat, sangat tinggi di Barisan Radiologi dan mereka mengambil kesempatan ini untuk setiap hari 24 jam berkawal seluruhannya kerana di kawasan ini juga di bahagian nursing juga di sini di sana juga ditempatkan tempat mereka untuk melakukan briefing setiap hari lah ya. Okey, baik, itu saja lintas langsung kami di sini di pusat kuarantin dan juga rawatan COVID-19 di Dewan MAEPS 2.0 di Serdang ini. Diharap ini memberi segala penjelasan berkenaan dengan persediaan negara dalam menghadapi pandemik yang sedang melanda ini. Saya Nik Miswan bersama dengan kru-kru Malaysia hari ini, kru penerbitan secara langsung di sini. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Kita berhenti seketika dan kita teruskan perkongsian di studio bersama dengan Anim dan juga Fetri selepas ni. Jangan ke mana-mana. Remah-remah hinggap di bunga taman, langit yang biru di takluk awan. Senang
Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Duduk khabar? tengah lah Ya. Duduk tengah. Ke duduk tepi? Tak apa. Okey, jadi macam mana dah jadi artis popular? Ya Allah, Alhamdulillah. Popular ke? Popular lah. Tontonan lebih 1 juta. Berapa sekarang dah 2 juta dah? Dah 14. Ha? 6. Kan? Views. Betul, Ya. 16 views. Okey, dah berapa? 16 juta? Views dekat Wow. Instagram. Okey. Okey. Okay. Saya sebab tengok 1.6 ke 16. Saya dah lupa. 16 juta. Congratulations. Jadi sebab tahniah. anda pun masih muda kan? Betul, Jadi betul. majoriti yang ikuti pun orang muda. Betul. Lagu tu pun macam catchy, boleh menari. Betul. Memang itu ke jiwa Iman ke? Okey, sebenarnya genre yang dekat dengan hati Iman adalah lagu ballad sebenarnya. Oh, ke? Genre ballad. Tapi untuk first single ni Iman nak try benda baru. Maksudnya tak nak selesa sangatlah. So Iman try catchy song. Apa yang menjadikan lagu ini, bagi Iman lah, apa yang menjadikan lagu ini boleh meletup sampai macam ni sekali? Mungkin sebab sekarang ni kan tengah COVID-19 kan. Okay. So orang semua macam stress kan. Sebab lagu ni kan macam happy-happy. Lepas tu macam colourful. So orang tengok untuk macam release tension lah. Saya pun setuju bila tengok video klip dia. Sesuai dengan umur lah. Betul. Kan? Betul. Okey, lagi pun warna-warna ditampilkan warna-warna pastel yang relax, tenang kan? Okey. Umur Iman berapa? 18 tahun. 18 tahun. Ya, saya baru 18 tahun. Okey, tak sempat nak masuk pertandingan apa-apa ya, terus jadi artis. Alhamdulillah. Biasa orang bermula dengan reality show kan? Betul-betul. Macam Iman tak teringin ke? Ataupun menentang arus ke masuk jadi artis popular dulu kemudian baru masuk pertandingan-pertandingan lepas tu? Tak terfikir? Iban ada terfikir jugalah. Ada juga minat masuk pertandingan ni. Okey, Tapi kita tengoklah macam mana. Kalau ada rezeki, ada. InsyaAllah. Bila jadi artis InsyaAllah, kan, masih lagi muda, macam mana berdepan dengan kritikan peminat ke ataupun gosip-gosip kan? Sebab kan Kau main tau. orang muda kan dia nak enjoy je. Tiba-tiba kena layan kontroversi je. Bagi Iban macam setiap orang mesti akan ada yang suka kat kita, ada yang tak suka kan. Jadi kalau pandangan diorang tu pula berbeza kan. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Jadi positif ni Iman akan ambil untuk semangat lah, untuk semangat Iman. Kalau yang negatif ni, mana yang boleh ambil untuk improve, kita ambil. Mana yang tak, kita betul. Okay, tolak jauh-jauh. Apa penerbit Naim Daniel? Tu apa? Abang angkat ke apa? Kan? Penerbit cakap suruh tanya apa hubungan dengan Naim Daniel? Ya, abang je tak ada lebih. Ya ke? Jangan. Satu syarikat ke macam mana? Tak. Bukan? Tapi Baiklah. adalah kenalan kita orang yang sama. Bukan cinta Bukan. okey. Adakah Naim Daniel orang yang pertama Iman kenal lepas Iman masuk dalam industri? Betul. Sebab tu sangat rapat. Betul. Jangan salah faham lah ni. Betul. Kan tiba-tiba lagi 2-3 minggu Iman try dengan Naim Daniel bukan, pula. Jangan. Okey, tak Itu lagi apa. 18 kan? Betul. Banyak lagi yang nak jauh dicapai. lagi. Betul, banyak Okey, lagi. Sambung Iman belajar lebih ke lepas selesa- ni? ya? Sambung belajar ke lepas ni? Iman dah sama belajar dah. Sekarang? Tengah sama belajar. Okey, kursus apa tu? Okey. Course music dekat UiTM. Muzik juga? Betul saya. Okey, memang nak belajar secara serius mendalam lah. Betul. So Iman memang minat muzik daripada kecil lagi. Okey, kecil lah. Tapi Okey. tak Kecil dapat lagi. nak belajar muzik tu lah. Tak, lagu ni sekarang adalah baru hasil Iman juga? bukan. Sepenuhnya daripada Ezra Kong dan A. Ramli. Oh, Okey. okey. Baik, jadi mungkin lepas ni lagu ballad kot? Single khususnya? InsyaAllah. Tapi memang second single memang dah ada planning dah. Tapi genre apa tu rahsia. Tapi nak keluarkan second single ataupun single kedua ni nervous tak? Sebab single pertama ni dia dah sampai berbelasan juta. Okey. Kan? Single kedua ni kalau tak setanding. Sangat-sangat nervous. Itulah Stress juga kan? saya takut juga pandangan orang tu macam dah pandang yang lebih kan. Dia macam nak lebih. Jadi kita orang kena get ready lah walau macam mana pun. Okey, ada peminat setia Ada yang seorang hubungi ni dia kita sejak memang pukul 7 tadi. sangat setia dengan Okey. Iman. Sibuk sangat. Assalamualaikum. Halo, Hello. adik, ya? Abang nak cakap dengan adik ke? Silakan. Hello, Assalamualaikum. Ya. Salam. Siapa di talian? Jaiki kat sini. Okey, panggilan dari Sabah ya? Jaiki kat sini. Okey, baik. Bukan. Daripada Tanjung Malin. Okey. Okey, baik. Tanjung Apa Malin. soalannya Okey, untuk silakan. Iman? Ya. Okey. Assalamualaikum, Iman. Waalaikumsalam. Ya saya. Oh.
Banyak Tak apa. surprise lah hari ni. Itulah dia. Sebab apa yang kita dapat daripada penerbit lain, apa yang keluar pun lain. Okey, Kita tak apa. kita teruskan perbincangan Okey. kita hari ni. Baik, tuan tadi saat berdepan kontroversi kan, siapa yang banyak bagi semangat, panduan untuk menjawab soalan Betul. media kan? Okey, kalau bagi semangat memang first kali adalah management Iman sendiri and family lah. Okey. Yang lain-lain tu kawan-kawan lah. Jenis Iman macam contoh kalau Iman tengah stres ke apa kan, Iman terus cari family semua. Sebab kalau boleh tak payah fikir sangat kan. Okey. Adakah Iman jenis melayan sebarang kritikan yang memang tak baca? Memang baca tapi Supaya tak menjatuhkan motivasi kan? Betul. Apa perasaan Iman setiap kali Iman muat naik apa sahajalah, Iman buat TikTok ke, Iman dance ke apa, semuanya akan mendapat perhatian sekarang ini dengan daripada sebelum ni kehidupan yang bukan dalam industri ni. Betul. Kan masa berlakunya perubahan fasa tu, Iman rasa macam mana? To be honest, Iman rasa macam tak ada perubahan sangat sebelum dengan selepas. Sebab mungkin sebab kita tak jumpa orang kan. Iman macam tak banyak jumpa orang. Tapi yang ada perubahan adalah bila Iman dapat DM daripada Instagram daripada orang lain kan. Macam diorang message lah, diorang cakap yang lagu Iman ni buat diorang happy semua. Ada juga yang nurse dance lagu Iman ramai-ramai masa diorang tengah rehat kan. Diorang untuk release tension. Ada yang dengar lagu Iman ni dengan family. So bila Iman tengok diorang semua happy tu, Iman macam wah. Ezra Kong ni happy seorang sangatlah. penulis ataupun penghasil lagu yang sangat-sangat yalah lagu dia dah Betul. semua Catchy, masuk kan? ke stage yang AJL. Betul-betul. Kolaborasi dia cari Iman. Dia melamar Iman untuk menyanyikan lagu ni. Macam mana boleh terjadinya kolaborasi ni? Sebenarnya untuk first single ni memang Iman tak expect pun Ezra Kong yang buat. Tiba-tiba macam management cakap, okay, first single ni Ezra akan buat. So macam Iman macam, wah, dapat bekerjasama dengan dia. Memang banyak benda lah Iman belajar daripada dia. Memang banyak sangat. Image dan image yang nak ditampilkan. Sebab bila Image macam perempuan mana ni tau? nak cari Nak image cari yang paling identiti susah sikit kan? Cara Sebab berpakaian ke, yelah, sebab kita pakai tudung bertudung ke. dan terlalu ramai yang bertudung. Saya faham perasaan yang macam susah untuk cari style sendiri. Kan? Betul. Macam buat pakaian ni memang mak saya yang keras kan. So, Alah, tak boleh pakai macam bagusnya. ni, tak boleh pakai macam ni, kena pakai Ada macam tak ni, maknya di sini? Ada tak mak? Tu Tak bukan ada, mak eh? mak tak ada, tapi mak tengok di TV. Okey. Alhamdulillah. Ada lagi Teruskan, pemanggil. Ramai yang nak call pagi ni. Okey. InsyaAllah. Halo. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Ya. Ya. Cik Yaakob ya. Siapa di talian? Saya Azman daripada Sepang. Oh. Encik Azman. Encik Azman suara macam Cik suara Azman yang penyanyi pernah sembah lah. bersumpah tu kan? Dan bersembah. Oh, ya ke? Yang ni ya, yang ku rindukan purnamaku. So aku kan bersamamu. Boy, bocor rahsia awal kan? Bernama. Okey, Naim Daniel. Okey, Naim. Tadi kami ada berbicara tentang keakraban kalian kan? Tuan yang bertanya. Macam mana boleh akrab sebegini? Itulah dia. Sebenarnya memang pada awal dahulu pun sebab Iman pernah cover lagu Sumpah Naim on Instagram, and Naim memang tengok dia seorang yang berpotensi besar dalam industri muzik ni. And I am happy for her untuk whatever yang dia achieve. Adik sekarang abang bangga and everything yang you had sekarang. So Naim tumpang gembira dengan apa yang dia ada sekarang. Thank you, Abang. Sama. Terima kasih abang. Sama. Abang jaga diri, abang. Alright. Okay, terima kasih. Dah habis quarantine. Abang rambut baru okey abang? Okey. Okey, itu dia Terima Naim kasih Daniel. Naim Daniel. Terima kasih. Memeriahkan Amy Shai. Itu dia pesanan daripada abang. Okeylah, ada abang jaga kat dalam industri. Terkejut saya dengar suara dia. Ada kelab peminat Apa nama kelab peminat? Ya, Iman Gedik Official, tapi panggil IGO lah. IGO? Iman? Iman Gedik Official. Iman Gedik Official? Yes. Siapa yang letak nama tu? Iman. Oh, sajalah. Tu suka kan? So dia macam, Iman panggil dia orang Gedik. Macam Gedik-Gedik Iman semua. Macam tu. Macam Tapi Omel. awak macam Wahidah sikit lah. Macam mana dah? Kena tak? Lagi-lagi bila dia buat mata macam tu. Wahidah Wasini. Ya, Betul macam tak? Wahidah ke? Ramai lah juga. Ada macam setiap kali jumpa macam, awak macam Wahidah. Tak? Okay. Sebab awal itu apa? 2002.
Masa awak baru lahir lagu tu tengah meletup kan. Wah sini okey tak apa. Mak dia terkenan macam tu. Okey, kita sebenarnya nak minta Iman lah hadiahkan. Inilah hadiah yang terbaik yang kita boleh bagi pada penerbit kita. Hari jadi. Dia penerbit saya MSI dan juga dia pernah jadi penerbit saya 999. Dan dia penerbit kami pada hari ini. Okey, nama dia Wan Farid. Happy birthday dia ya. Wan Farid. Wan Farid. Silakan. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Wan Farid. Happy birthday to you. Terima kasih Iman. Selamat hari jadi Wan Farid. Itulah dia, semoga diberkahi usia insya-Allah. Semoga sentiasa muda dan wangi. Terima kasih banyak-banyak. Datang banyak. ni lagu Asini boleh cover? Boleh, insya-Allah. Banyak juga lagu sini Iman dah cover. Belum lagi. Belum lagi. Okey, tak apa, dia budak muda 18 kan, tak apa. Banyak lagi benda. Mungkin lepas ni lirik daripada Factory Ahya. Kita jumpa lagi esok, kita akan lintas langsung dari Kuala Selangor. Ya, dan bersama dengan penyanyi legend. Seorang penyanyi legend, memang idola saya juga, salah seorang idola tak Aisyah. Aisyah. Penyanyi Aisyah. Esok kita akan bersama dengan penyanyi Aisyah di MSI. Okey. Terima kasih Iman. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Having expectations, want a short vacation, relaxations. I might need lots of space like my mansions. Gone through many things, so much lessons. Wanna be a better human, better person. Sunday night, already thinking how my week will go. Should I do something about to go with the flow? I'm tired of all the time, always going slow. I don't wanna be here, can you let me go? Looking forward for the weekend to have my time alone. Looking forward to get a vibe in my ringtone. Sometimes I'm too frustrated, I might throw my phone. I don't wanna go back in that dimension. Got my head always spinning, too much tension. Sometimes I'm going my way, this happens. I'm overthinking, always having expectations. Want a short vacation, relaxations. I might need lots of space like my mansions. Gone through many things, so much lessons.